Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Apa khabar? Sihat? Bagaimana hari ini? Hari yang keberapa ya kita sudah melalui PKP ataupun lockdown. Saya Masa Bayu bersiaran untuk kali yang seterusnya, episod yang akan melengkapkan 7 episod yang telah pun saya janjikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yakni tajuk COVID-19 dan Imam Mahdi. Persoalan akhir zaman, persoalan yang tidak pernah putus daripada bual bicara di mana-mana tempat di seluruh dunia pada hari ini. COVID-19 adalah suatu makhluk. Dia bukan datang dengan sendirinya tuan-tuan dan puan-puan. Dia tidak wujud atas kehendak dia semata-mata. Dia wujud kerana ada reaction dalam istilah kimia, chemical reaction, ada tindak balas kimia yang berlaku di antara sekeliling yang ada dalam lingkungan alam semesta. Maka dominan kepada alam semesta, makhluk yang telah menyebabkan, yang melakukan refleksi ataupun reaction yang major ataupun yang besar adalah manusia. Kita adalah manusia yang sebenarnya telah pun menyebabkan wujudnya pandemik ataupun wujudnya wabak-wabak yang ada pada hari ini, khususnya tentang COVID-19. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sekali lagi rumusan adalah menjadi bual bicara kita pada hari ini. Saya akan membuat rumusan keseluruhan daripada topik yang pertama sampai topik yang ke-6 semalam. Dan daripada situ sama-samalah kita dapat melihat, berfikir, ya. Kemudian kita merungkai satu demi satu setiap input-input yang telah saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Walau di mana dua tuan-tuan dan puan-puan berada, dekat atau jauh, kenal ataupun tidak mengenal secara langsung, tanggungjawab kita tetap kena saling tegur menegur, berpesan-pesan kepada kebaikan. Kerana sesungguhnya hidup kita ini sementara tuan-tuan dan puan-puan. Dalam sementara inilah yang akan menentukan bagaimana hidup kita akan kekal abadi apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berita demi berita telah sampai kepada kita. Peristiwa demi peristiwa telah pun dibentangkan kepada kita melalui media sosial, melalui media-media perdana, daripada informasi-informasi Kementerian Kesihatan Malaysia, informasi daripada pemerintah, agensi-agensi yang ada yang sedang bertungkus-lumus untuk berusaha untuk mengekang wabak COVID-19. Dan saya juga telah diberitahu oleh teman saya daripada beberapa negara di luar betapa mereka sedang mengalami satu fenomena yang luar biasa tuan-tuan dan puan-puan. Ramai yang sebelum ini mengaitkan COVID-19 dengan berbagai-bagai konspirasi, berbagai-bagai teori, berbagai-bagai cerita. Kononnya ini adalah satu agenda jahat, kononnya ini adalah satu perkara yang dilakukan oleh sekelompok pihak yang ingin melakukan depopulation, yang melakukan sasaran kepada golongan tertentu, yang menyasarkan orang Islam sahaja, yang menyasarkan pihak-pihak yang tidak disukai. Sebab itu saya selalu berpesan, berfikir secara waras. Gunakan akal yang Allah telah berikan kepada kita tuan-tuan dan puan-puan. Tidak ada konspirasinya dalam soal apabila semua manusia di atas muka bumi menghadapi masalah yang sama. Konspirasi ataupun apa yang kita sebut itu sebenarnya penafian bahawa kita sebenarnya bertanggungjawab atas apa yang sedang berlaku. Sebagaimana yang telah saya nyatakan semalam, kesombongan itu hendaklah kita buang, kita kikis dalam diri. Kerana apa yang sedang berlaku hari ini, kerana kesombongan yang masih lagi menjadi pakaian kepada kita, pakaian kepada manusia yang saling menuding kepada pihak-pihak yang lain. Dan dia lupa apabila dia tuding sebegini tuan-tuan dan puan-puan, ya, tuding kepada sesiapa, 3 jari ini ke belakang, menuding diri sendiri. Kalau tuding begini lagi banyak, ada 4 jari ke belakang menuding kepada diri sendiri. Maka apa juga falsafah
Apa juga teori-teori yang tuan-tuan dan puan-puan sedang bahaskan di antara sesama sendiri. Ingatlah di dalam Al-Quran itu sangat jelas. Sesungguhnya kerosakan-kerosakan yang ada di atas muka bumi adalah atas akibat tangan-tangan manusia. Itu dah jelas dalam ayat Al-Quran. Lihatlah, carilah ayat yang saya nyatakan tadi. Maka tidak ada orang lain. Tangan-tangan manusia artinya tak sebut pun manusia itu Abu ke, tak sebut pun manusia itu Ali ke, Acong ke, orang Yahudi ke, orang Nasrani ke, orang apa sekalipun, tetapi manusia. Maka dalam arti kata lain, semua umat manusia harus bersatu, harus kembali kepada persoalan yang membawa kebaikan secara total, mutlak, meliputi sekalian makhluk, yang akan mengembalikan semula keharmonian, mengembalikan semula nilai sebenar, yang akan dapat merungkai persoalan-persoalan yang mengakibatkan apa yang sedang kita hadapi pada hari ini, wabak COVID-19. Kesombongan telah pun saya nyatakan semalam, tuan-tuan dan puan-puan. Kedegilan adalah satu lagi perkara yang sangat berat, yang sangat sukar untuk kita betulkan. Penyakit degil menambah lagi sengsara wabak COVID-19. Degil untuk menyatakan, degil untuk melaksanakan, dan lebih-lebih lagi degil dengan arahan-arahan yang telah diberikan oleh pemerintah-pemerintah, ahli-ahli di dalam bidang yang telah pun diamanahkan. Pesan jangan keluar rumah juga. Pesan jangan berhubung dengan sesiapa. Langgar berhubung dan kemudian berdamik dada. Allah lebih hebat. Segala-galanya Allah akan tentukan. Allah akan jaga aku, Allah akan lindungi aku. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa hamba, siapa Tuhan? Tuan-tuan nak suruh Allah jaga tuan-tuan. Siapa hamba sebenarnya? Allah nak suruh kita jaga diri kita setiap masa. Sedangkan Allah telah memberikan kita segala-galanya. Allah dah beri kita cukup, tuan-tuan dan puan-puan. Akal fikiran dah pun diberikan. Allah telah pun memberikan kita segala kelengkapan. Allah letakkan junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW di kalangan kita untuk memberikan input-input, memberikan formula-formula bagaimana kita nak menempuh kehidupan dalam keadaan yang selamat. Semua dah ada, tapi degil. Orang Kedah kata ketegak. Susah nak cakap berulang-ulang kali. Dan satu lagi yang saya perhatikan, cepat sangat melatah, cepat sangat merajuk. Tak boleh tegur sikit dah merajuk dah jadi masalah. Dah saya nyatakan sebelum ni, apabila sifat-sifat yang membawa kepada kerosakan itu bukan sifat yang dibawa oleh Imam Mahdi. Susah nak diperbetulkan. Walaupun dah jelas salah kita, dah ditegur, marah, lepas tu merajuk. Inilah masalah-masalah yang sedang melanda umat manusia pada hari ini. Daripada perasaan itu, daripada sifat-sifat itu, maka dia mencerminkan bagaimana COVID-19 dan DNA dia yang wujud di dalam lingkungan kita manusia pada hari ini, sehingga hari ini huru-hara dunia. Konspirasi katanya. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini, pada saat saya sedang memberikan penjelasan kepada tuan-tuan dan puan-puan, baru sekejap tadi saya dapat berita di mana jumlah pesakit ataupun jumlah yang positif di Amerika melebihi 100,000 orang dalam hanya beberapa hari saja. Konspirasi apanya kalau macam tu? Habis masyarakat dia, bangsa dia. Jadi ini yang membawakan kita kepada banyak masalah. Dan saya dapat berita tadi daripada teman saya di Melaka. Ada satu kumpulan semalam pergi bersolat, ramai-ramai pergi ke dalam masjid. Katanya kena buat, ini adalah satu fardu kifayah, kena buat. Jadi berkumpullah 40 orang, lebih 40 orang melakukan solat Jumaat. Pagi tadi dapat berita
semua terjangkit dan semua kena kuarantin termasuk keluarga kerana salah seorang telah dijangkiti dan disahkan positif COVID-19. Lalu sekarang satu kampung tu dah menjadi masalah pula dah. Kita bercerita tentang hubungan kita hablum minallah, tetapi dalam masa yang sama hablum minannas kita tidak pelihara, tuan-tuan dan puan-puan. Kita menjadi ejen, kita menjadi conduit kepada COVID-19 untuk menakluk, untuk meluaskan jajahan empire dia. Jika kita katakan kita nak nyatakan bahawa COVID-19 itu ejen Dajjal kerana konspirasi, maka secara tak langsung tuan-tuan dan puan-puan dah menjadi ejen kepada Dajjal untuk spread the wing, untuk mengembangkan sayap dia di seluruh muka bumi. Tetapi dalam soal itu berlaku kerana apa? Kerana kesombongan, kedegilan yang telah ada dalam diri masing-masing. Lalu ada pihak-pihak lain marah dan berkata kepada mereka, kenapa kamu lakukan sebegini? Sudah dipesan jangan melakukan pertemuan-pertemuan atau melakukan gabungan-gabungan dalam saat sedang berlakunya bencana sedemikian. Kita degil, kita buat juga. Kononnya apa yang kita lakukan ini dapat menghindari COVID-19. Inilah masalahnya. Dan hakikatnya tadi, macam saya cakapkan dalam episod-episod yang sebelum ni, kita rasa kita berjalan menuju kepada Imam Mahdi. Kita rasa, tetapi hakikatnya kita sedang berjalan menuju kepada COVID-19. Dan juga ada berita di Johor, 2 kampung kena kuarantin. Kenapa? Majlis perkahwinan. Degil juga lagi. Bukan nak menegur tu kerana nak marah, tapi inilah realiti, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tidak ada konspirasi-konspirasi dalam soal yang sedang berlaku pada hari ini. Ini bukan soal perancangan sesiapa. Ini adalah bicara alam kepada kita. Bicaranya alam itu dengan jelas kepada kita. Bicara yang menunjukkan kepada kita betapa kesombongan telah menjadi pakaian yang berlapis-lapis kepada kita, yang telah menyebabkan manusia hari ini tidak lagi mengenal diri dia siapa, yang tidak lagi memahami tanggungjawab dia apa. Dan masing-masing berceritakan kepada saya dengan begitu banyak versi-versi. Alhamdulillah kepada yang berhubung dengan saya secara langsung, ada hantar melalui Facebook Messenger, ada yang hantar daripada Telegram personal kepada saya dan bertanya dengan saya secara peribadi. Kemudian ada yang memberitahu saya bahawa dia ada cerita besar untuk saya. Dia kata dia ada kenalan dia yang mempunyai kapasiti sebagaimana yang dijangkakan Imam Mahdi dan sebagainya. Bagi saya itu semua tidak menjadi masalah, kerana yang penting sekarang hari ini bukan soal informasi itu siapa Imam Mahdi, tetapi informasi yang kita nak capai pada hari ini daripada episod yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, sampai kepada hari ini adalah informasi yang saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan adalah untuk diri kita sendiri. Imam Mahdi adalah sosok yang memimpin, tetapi kalau kita tidak bersedia untuk dipimpin, kita tidak menyediakan diri kita dengan kapasiti persediaan yang diperlukan untuk kita menjadi pihak yang boleh dipimpin oleh Imam Mahdi, maka bagaimana kita nak bersama dengan Imam Mahdi? Maka cerita yang nak sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan daripada episod yang pertama sampailah semalam dan hari ini sebagai rumusan adalah cerita tentang diri kita, cerita tentang apa yang perlu kita lakukan. Tetapi masih lagi melihat keluar, melihat ke sana, melihat ke sini, Imam Mahdi, Imam Mahdi. Kalau kita nak mencari Imam Mahdi, kita dah jumpa Imam Mahdi, persoalan datang kepada diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Apa persoalan dia? Dah jumpa Imam Mahdi, kita nak buat apa? Dah jumpa, ya, dah jumpa. Lepas tu nak buat apa? Dah jumpa dengan dia. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan nak tawarkan kepada dia? Adakah apa yang kita nak tawarkan itu bertepatan dengan apa yang dia perlukan? Kerana Imam Mahdi tidak akan mengambil sesuatu yang tidak diperlukan. Maka apa yang nak saya sampaikan, tolong buka, tolong fikirkan dan tolong dijelaskan dengan waras, dengan begitu tenang.
Al-Quran ada, tuan-tuan dan puan. Al-Quran ini tidak ada perubahan walaupun dengan satu huruf dikurangkan ataupun ditambahkan. Dah tak ada lagi dah. Tak ada lagi yang lain melainkan Al-Quran yang Allah pelihara daripada awal sampailah kiamat. Atas tujuan apa? Dan ada juga yang bertanya-tanya pada saya, Tuan, Al-Quran ini diturunkan untuk siapa? Siapa lagi dalam Al-Quran ini keturunkan Al-Quran ini untuk manusia? Allah turunkan Al-Quran ini memang diserahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau menerima kerana kapasiti beliau untuk disampaikan kepada umat manusia. Tujuannya supaya kita dapat menempuh suasana yang ada pada hari ini, suasana yang sedang berlaku di sekeliling kita pada hari ini, yang mana tanpa Al-Quran kita akan berada dalam kegelapan buat selama-lamanya. Tanpa Al-Quran kita tidak akan kenal diri kita siapa dan atas apakah tujuan yang Allah jadikan di atas muka bumi ini buat selama-lamanya. Tanpa Al-Quran tidak kita akan mengenal ibu bapa kita. Tanpa Al-Quran kita tidak akan mengenal siapa pemimpin kita. Maka kita akan pilih di kalangan mereka-mereka yang tidak layak menjadi pemimpin. Kita letakkan dia di atas, kita letakkan di satu tempat. Kenapa? Kerana kita suka atas dasar emosi, kenalan, ataupun kita melihat dia mempunyai kelebihan yang ada dan yang tidak ada pada kita kelebihan tersebut, maka kita anggap itu sebagai pemimpin, kita naikkan. Tetapi tidak ada Al-Quran, maka kita akan menaikkan seseorang yang belum tentu dan pasti tidak akan dapat memenuhi kapasiti dia sebagaimana yang ada pada Imam Mahdi. Setiap manusia adalah pemimpin. Tuan-tuan dan perempuan juga pemimpin. Kalau tuan-tuan dan perempuan sebagai seorang pemimpin, tanya dengan diri sendiri, tuan-tuan dan perempuan nak pimpin manusia yang macam mana? Yang degil, yang sombong, yang berlagak, yang cepat merajuk, cepat emosi? Adakah itu manusia yang tuan-tuan dan perempuan nak pimpin? Jadi kita katakan bahawa Imam Mahdi adalah sosok yang akan membantu kita. Asyik kita saja yang nak dibantu, minta orang lain bantu kita. Habis kita dah ada jari, dah ada tangan, dah ada segala panca indera yang Allah berikan kepada kita. Nak buat apa? Kita nak makan, kita gunakan tangan kita sendiri, tuan-tuan dan perempuan. Gunakan kaki kita berjalan mencari rezeki, mencari habuan-habuan yang telah Allah letakkan di atas muka bumi. Kita yang cari. Kita tak akan duduk di satu tempat dan orang hantar makanan kepada kita. Kita tidak akan duduk di satu kawasan mengharapkan belah ihsan daripada sesiapa. Kita berjalan untuk mencari rezeki buat diri kita sendiri dan keluarga kita. Maka dalam soal COVID-19 dan kisah Imam Mahdi ini saya bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan. Bukan ceritanya nak pergi cari Imam Mahdi di mana. Cari diri kita, fahamkan apa yang saya nak sampaikan. Fahamkan terlebih dahulu apakah kita perlu lakukan dalam hidup kita. Maka jika tuan-tuan dan puan-puan faham apa yang saya sampaikan ini, jelas dengan apa yang saya nak terangkan daripada episod yang pertama sampai episod yang ke-6 dan hari ini yang ke-7, jika itu jelas, itu nampak dengan terang, maka pasti tuan-tuan dan perempuan akan dapat menemui dan mengenal siapa Imam Mahdi. Itu saja caranya. Bukan teraba-raba, bukan tercari-cari mengikut serpihan sana, mengikut serpihan sini, cerita sana, cerita sini. Oh, ada Imam Mahdi akan ada di sini. Belum-belum lah ramai-ramai pergi ke sana tanpa mempunyai fakta, tanpa mempunyai pengenalan dari segi aspek yang benar. Ni Al-Quran yang saya masukkan yang benar, bukan kerana perkataan saya. Jadi kita nakkan jawapan, kita nak ukur badan kita untuk baju kita. Ni kita nak beli baju, sekejap Ali, kejap apa namanya Mamat,
kau tolong pergi kedai sana. Nak pergi kedai mana bang? Tu kedai baju tu. Tolong ukurkan baju untuk aku. Ni kain dia, pergi hantar. Begitu. Ambil kain ni pergi kedai tu, kedai jahit tu. Dia pun pergi lah kedai jahit. Nanti dia tanya, ini baju nak ukur sama siapa? Saya punya badan. Mamat ini badan kita ukur untuk baju kita pakai. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Kali Mamat pun balik, dia bagikan baju dah siap. Tuan, kita pun pakai. Kita pakai. Mamat pula masalahnya saiz dia XXL. XXL. Kita S. Lepas tu nak tak nak kenalah pakai baju tu. Jadi apa? Kalau XL tu boleh tahan enggak lagi. S. Small. Jadi pakai baju XXL. Kenapa kita mengukur baju menggunakan badan orang lain? Maka dalam istilah ilmu, dalam istilah kita mencari jawapan akhir zaman, jawapan kepada siapa Imam Mahdi, di mana Imam Mahdi, jangan ukur dengan baju orang lain, jangan menggunakan ilmu orang lain. Ilmu dah ada di sini, ni ilmu ni. Jawapan ada di sini. Semua dapat yang sama. Tidak ada beza. Kitab satu, sama kitab dia. Al-Quran sama. Mana pergi pun, saya sampai ke Iceland, saya nak tengok orang Iceland pakai kitab mana satu, sama. Saya pergi ke China, saya tengok kitab sama. Saya pergi ke Uzbekistan, pakai Quran, Quran sama. Saya pergi ke Iran, Al-Quran sama. Saya pergi Amerika, Al-Quran sama. Tak ada beza pun. Maka apa yang kita lakukan pada hari ini, daripada saya bercakap daripada hari yang pertama, sebenarnya berbalik kepada diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Berbalik kepada cerita COVID-19, cerita Imam Mahdi. Semua nak tahu dan nak fikir, oh, Imam Mahdi kat mana ya? Imam Mahdi di mana ya? Tapi tidak pernah fikir, oh, aku sebenarnya duduk di mana ya? Aku ni sebenarnya apa yang perlu buat ya? Aku ni sebenarnya apa yang tak cukup ya? Yang itu kita tidak ambil. Apabila itu kita tidak ambil, macam mana kita nak menempuh perjalanan kita ke depan? Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan mampu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tu maha besar. Tak boleh dilihat Allah itu. Kalau halus tu maha halus, latif. Maka untuk kita mengenal Allah, kita kena kenal Rasulullah. Maka bagaimana kita nak kenal Rasulullah, tuan-tuan dan puan-puan? Ni dia. Ni. Nak kenal Rasulullah. Al-Quran akan mengenalkan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Rasulullah mengenal diri dia dengan Al-Quran. Ingat tak saya ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana Rasulullah keluar daripada masyarakat di Mekah pada saat itu. Beliau pergi ke satu tempat yang namanya Gua Hira. Ini dah berulang kali saya sembang, dan berulang kali saya cakap, dan sangat masyhur, semua tahu tentang cerita ini. Kenapa dia keluar daripada kawasan masyarakat pada saat itu? Dia nak mencari jawapan tentang diri dia. Dia nak tahu apa nak kena buat. Dia tengok sekeliling, apa yang sedang berlaku ni, apa situasi ni sebenarnya. Dia tak tahu apa-apa, dan dia tak kenal diri dia sebenarnya adalah seorang Rasul. Dan apabila beliau telah bergerak ke satu tempat di Gua Hira, maka turunlah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Jadi bacalah itu permulaan yang telah disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mula membaca dan terus membaca. Dalam istilah membaca ini ada membaca dalam peringkat internal, ada membaca dalam peringkat eksternal. Maka di situ dikatakan yang tersurat dan ada yang tersirat, yang nyata dengan yang gaib. Dan daripada situ barulah beliau mengenal dan beliau tahu apa yang perlu beliau lakukan dalam hidupnya
dan apakah amanah yang perlu dia laksanakan. Lihat tuan-tuan dan puan Al-Quran, besar tak besar hikmah dia, besar tak besar mukjizat dia. Baginda Rasulullah SAW sendiri, ni panduan dia. Dan kita menyatakan betapa kita ingin dan mengikut semua apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, nak jadi umat dia. Tapi kita tak ikut apa ajaran dia. Kita tak ikut apa yang telah dia perintahkan, apa yang ditinggalkan kepada kita. Kita ambil sepihan-sepihan, ambil satu bahagian, jadikan satu kitab, ambil satu bahagian, okay? Ambilkan dia satu kitab, kupas lagi satu bahagian, ambil satu kitab. Kenapa kita tidak gabungkan semua-semua tadi, jadikan semula lengkap? Kerana di dalam Al-Quran jelas telah dinyatakan, janganlah kamu mengambil sebahagian yang kamu suka dan kamu tinggalkan bahagian yang kamu tidak suka. Kerana Al-Quran itu kita kena ambil daripada permulaan sampai akhirnya, daripada surah Al-Baqarah sampai akhirnya surah An-Nas, lengkap. Tidak ada satu yang boleh kita tinggalkan. Jika kita tinggalkan salah satu daripada apa yang ada dalam Al-Quran, maka jika bahagian yang kita tinggalkan itu kaki, maka kita akan hidup dalam keadaan yang tidak berkaki. Kalau bahagian yang kita tinggalkan itu bahagian mata, maka butalah kita dalam hidup kita di atas muka bumi, sampailah kita sampai kita kembali kepada Allah untuk selama-lamanya. Jika kita tinggalkan sebahagian, kita ambil yang kita suka, maka bahagian tangan yang itu telah ditinggalkan, maka hudunglah tangan kita tidak ada apa-apa. Maka itulah lengkapkan Al-Quran ini, melengkapkan keseluruhan tubuh badan manusia. Tubuh badan kita lengkap, hujung kaki sampai hujung rambut tidak boleh kita tinggalkan. Bulu roma pun kita tidak boleh buang. Maksudnya ada peranan dia, dan apa yang Allah jadikan ada sebabnya. Tidak Allah jadikan sesuatu itu sia-sia, tuan-tuan dan puan-puan. Dah ada jawapan dia, dah ada gurunya. Guru yang lain juga yang kita letakkan. Kita yakinkan kepada orang lain, kita yakinkan kepada sosok sana, kita yakin kepada kelompok sana, kelompok sini. Sedangkan Allah itu punca kepada segala ilmu yang ada di atas muka bumi. Maka hari ini kisah COVID-19 dan Imam Mahdi adalah pengakhirnya kepada video saya. Bukan pengakhir maksudnya lepas ni saya tidak akan membuat apa-apa, tetapi cukup dengan 7 episod ini untuk tuan-tuan dan perempuan membuat mentelaah sembali, buka balik semula, renung balik semula daripada video yang pertama yang telah saya sampaikan, dan apa yang perlu saya sampaikan telah saya sampaikan. Daripada situ tuan-tuan dan perempuan, lihatlah sendiri, ulangkanlah semula. Kalau tak faham juga, datanglah, tanyalah, rujuk kepada mereka-mereka yang lebih arif. Jika tidak mahu merujuk kepada saya, carilah orang-orang yang lebih arif, ustaz-ustaz atau ulama ilmuwan-ilmuwan luar yang lebih hebat pastinya lebih hebat daripada saya. Tanyalah mereka atas apa yang tidak difahami. Jika tidak mahu begitu, ingin terus kepada saya, selalu itu yang berlaku, maka boleh bertemu saya di dalam ruang Telegram. Dalam description ni ada di bawah Telegram, yang mana dalam tu saya ada, dan ada juga persoalan-persoalan dalam tu saya akan jawab, perjelaskan, kerana kita tidak mahu ada kekeliruan kepada apa yang disampaikan. Grup Telegram. Dan tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, sekali lagi, kisah COVID-19 adalah kisah yang benar, bukan kisah-kisah yang hanya menjadi rekaan-rekaan. Hari ini anak saya pulang daripada hospital. Beliau telah diberikan surat untuk buat pengasingan diri. Maka saya sendiri pun melaluinya. Ini bukan mimpi, ini bukan cerita kosong, bukan konspirasi teori lagi. Ini dah berlaku kepada kita.
Sampai bila lagi kita nak duduk dalam sombong? Sampai bila lagi kita nak duduk dalam keadaan yang sentiasa berbala-bala? Dah berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Tinggalkan. Lepaskan diri kita daripada belenggu-belenggu kesombongan. Bukan masa nak cari siapa yang paling hebat, siapa yang paling popular, siapa yang paling betul di saat ini. Kita nak mencari redha Allah. Saya dah terangkan tadi, nak kenal Allah, kenal Rasulullah. Tetapi persoalan bagaimana nak kenal Rasulullah itu datang kemudian. Apa dia? Nak kenal Rasulullah, kena kenal diri kita dulu. Kalau kita tidak mengenal diri kita, pasti kita tidak akan dapat mengenal Rasulullah. Dan apabila kita tidak mengenal Rasulullah, kita tidak akan mengenal Allah. Jadi balik kepada Imam Mahdi pun sama tuan-tuan dan puan-puan, cerminan kepada baginda Rasulullah SAW. Beliau bukanlah manusia yang ada kelebihan lebih daripada baginda Rasulullah SAW, ataupun mempunyai ilmu yang lain daripada baginda Rasulullah SAW. Sama. Cerminan tu sama. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Sama. Ada maksud kenapa saya katakan perkataan begini kalau yang mahu berfikir. Jadi untuk sekian kalinya saya, Masa Bayu, ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk mengajak siapa sekalipun, di mana juga sekalipun, untuk sekali lagi, untuk berulang-ulang kalinya saya mengajak, tak mau memujuk, saya tak pandai memujuk, nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk mula kembali mencerminkan diri kita. Setiap keluarga, setiap rumah adalah syurga bagi penghuninya. Maka jadikanlah rumah kita itu syurga. Rumahku, syurgaku. Bagaimana itu boleh berlaku? Ia hanya berlaku apabila kita melaksanakan tanggungjawab Allah yang telah diberikan kepada kita, tanggungjawab Rasulullah yang telah disampaikan kepada kita. Maka rumah kita akan menjadi syurga dalam saat sedang lockdown. Rumah kita akan menjadi tempat yang begitu indah dalam saat lockdown. Tuan-tuan dan perempuan selama ni mengabaikan keluarga, kerja sampai 8 jam, 12 jam, tak ada masa untuk anak-anak dan isteri. Ni dah sampai masanya duduk rumah, duduk dapat hari-hari tengok isteri tu, hari-hari tengok anak. Dulu sebelum lagi isteri, kalau tak jumpa 1 minit, dululah masa sebelum berkahwin, sebelum jadi isteri, cuba renungkan balik. Nak mandi pun tak lalu, nak makan pun tak kenyang, sebab nak jumpa selalu. Ya Allah dah bagi dah. Bercintalah kita semula dengan isteri kita sebagaimana kita bercinta dalam saat sebelum kita memiliki dia di rumah. Dah duduk dah rumah, tak pergi ke mana-mana dah. Tetapi kita masih merasa bosan, kita masih merasa tak senang, kita masih degil nak keluar. Maka di manakah syurga yang kita nak capai sebenarnya? Tanpa kita mengenal diri kita, maka syurga itu jauh daripada realiti yang sebenarnya angan-angan sahaja. Sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, saya mengajak, jadikanlah rumah kita syurga. Syurga yang akan menjadi titik kepada syurga-syurga yang lain. Bergabunglah setiap rumah itu syurga-syurga kecil yang akhirnya menjadikan dunia ini syurga yang besar atas gabungan syurga-syurga yang ada di setiap picu, di setiap lokasi. Setiap satu rumah adalah syurga kepada semua manusia. Semoga episod kali yang ini, yang terakhir, dapat merumuskan, merungkai semua persoalan-persoalan tentang COVID-19 dan Imam Mahdi. Saya sekali lagi daripada pihak koordinator yang telah menjalankan program ini, saya Masa Bayu ingin mengucapkan salam sejahtera, selamat kepada semua tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah
kita akan bertemu lagi, tapi pada siri yang lain, di mana saya akan sambung dengan siri Imam Mahdi, cabaran dan juga halangan yang dihadapi, yang juga akan ada 7 episod. Jadi sekali lagi, maaf jika ada apa-apa yang saya sampaikan ataupun perkataan saya itu yang telah menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan-puan, kerana tujuan dan niat ini adalah untuk sama-sama kita dapat mengharungi suasana yang sedang kita hadapi dengan berpaksikan kepada Al-Quran, yang berpaksikan kepada kalam Allah, dan kita kembali kepada Allah dengan membawa kebenaran yang membawa kita kepada syurga yang kekal selama-lamanya di dalam, bersama dengan junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana di dunia hari ini adalah satu tanggungjawab untuk kita memakmurkannya. Assalamualaikum, salam sejahtera, bertemu pada episod yang seterusnya.